Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa, Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So hari ni hari Sabtu, so hari hujung minggu, normally kita tak akan ada berlaku sebarang pergerakan yang drastik di dalam chart sebab apa kita tak ada volume, tapi bukannya aku tak 100%, normally ada juga. So apapun untuk hari ni, sebab hari minggu kita hanya expectkan tiada sebarang pergerakan drastik. So kita boleh tengok di chart apakah movement, apakah pergerakan data yang kita ada untuk menentukan pergerakan seterusnya di market. So ada sesuatu menarik di Bitcoin, nanti tu akan tunjukkan. So apapun kita pergi ke Coin Market Cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam. So ini adalah Coin Market Cap. So pertama kali kita tengok total market cap berada di 959 bilion, bawah 1 trilion. Kemudian volume drop daripada 80 ke 67 bilion. Dropping Ethereum, Bitcoin berada di 39.4% dominasi market dan Ethereum drop daripada 20% ke 18%. Dan kita tahu Ethereum dah pun berubah kepada Ethereum kuartal proof of stake. So meaning dah tak ada lagi kuota mining untuk Ethereum. So movement semalam kita tengok ada berlaku dropping. So tengok harga semasa ataupun kita tengok performance ataupun harga semasa untuk kripto untuk pagi ni. Kita tengok Bitcoin berada di mana? Bitcoin berada di 19.7k, iaitu dengan tempoh 24 hours untuk hari Jumaat semalam. Kita berlaku peningkatan minyak 0.35%, tapi untuk weekly maknanya kita dah dropping hampir 8%. Ethereum pun sama, kita baik saja berlaku merge, baik saja berlaku peralihan daripada proof of work ke proof of stake untuk Ethereum. Ethereum jatuh 2.07% dengan weekly sebanyak 16%. So banyak kejatuhan Ethereum ni. So dah pun berada di dia punya support iaitu 1.4. Next support kita kat mana? Nanti Zul akan tunjukkan di Ethereum. So apa lagi kita akan tengokkan lain-lain coin ini, adakah yang berlaku peningkatan. BNB hampir 2%, ESRP 8% berlaku peningkatan, untuk Cardano hampir 1%, untuk di Dogecoin 2% dan lain-lain coin. Untuk yang Cosmo Atom 7%. So di bawah ni ada Chainlink 2%, Near Protocol 1%. Apapun kita tengok, yang penting kita tengoklah mostly weekly semua sedang melakukan dropping. Kenapa dropping? Sebab apa? Bitcoin itu drop daripada hampir 20k, hampir 21k drop ke dalam hampir 19k. So kita punya currently kita berada hampir dengan kita major support iaitu 19.1. So currently kita 19.7 berada di minor kita punya support. Nanti tu akan terangkan di chat secara detail. So di fear index kita berada di extreme fear. So di 20. So ramai yang expectation kan akan berlaku another jatuhan. So normally kita akan currently tu akan sedikit mode untuk kata lawan arah, iaitu kira-kira kita berada kalau tengok dalam market ataupun sentiment dalam market sekarang adalah mostly semua akan sedang mengatakan akan price more drop. So meaning tu akan berada di position untuk price more akan melakukan peringatan. Kenapa? Dan tu ada sikit kita akan tengokkan macam mana di chart. Apa-apa kita beware, mungkin ada lagi berlaku kejatuhan. Sebab apa? Minggu depan 21 hari bulan, hari Selasa je tak, iaitu kita akan ada Fed meeting untuk tahu berapakah interest rate yang akan dinaikkan. Berdasarkan maklumat sebelum ni, iaitu berdasarkan CPI data, kita akan Fed mengatakan dia akan naik another 75 base point. Tu adakah lower ataupun apa lagi lebih banyak lebih daripada 75 point, macam mana kita tengok nanti, iaitu 21 bulan hari Rabu. So kan, tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke chart. So pertama kali Zul nak pergi ke Bitcoin. So apa yang berlaku di Bitcoin? Di Bitcoin ini 1 hour yang Zul nampak ni, Zul akan terangkan sikit. Kita akan 4 hours dulu. 4 hours currently kita berada di kawasan ini, di mana kawasan yang cakap ni kita ada major support kita, iaitu sebelum ni 19.1, dan price malam dah dropping pun, ikutkan Bitcoin malam drop betul-betul ke 19.3. Kita ada major support kita di 19.1. Sebelum ni kita dah loss, tapi loss itu hanyalah loss di 4 hours dan daily, tapi weekly kita still lagi above. So untuk mengatakan price itu nak drop ke kawasan next support, sekiranya kita loss position di 19.1 iaitu di 14k. So ada position di 13.4 ataupun 14k adalah kita punya net support. So meaning untuk positioning confirmation dekat mana? Confirmationnya adalah di candle weekly, iaitu candle weekly body tak boleh close below trend line ataupun below support ni 19.1. So yang kena close, meaning itu adalah kita punya first confirmation untuk price drop ke kawasan 14k. So 14k adalah kita punya expectation bottom
jangkaan bottom untuk first year bearish market iaitu 80 ke 83% Bitcoin drop daripada all time high iaitu daripada hampir 69k. So currently kita Bitcoin berada di dalam kawasan 70%. 78% itu dalam 70 lebih 70 ke 80% dropping, tak sampai lagi 80 tapi dah berada di kawasan kuartal 70 plus 70 plus persen kejatuhan. So itulah untuk di Bitcoin. So kita tengok di 4 hours. So 4 hours apa yang berlaku ke malam 4 hours Bitcoin dah drop. So currently tu ada jangkakan untuk kita nampak ada sikit sideways kawasan ni. So adakah berlaku sideways? Kita akan tengokkan sedikit. So sebelum ini kita akan tengok untuk di 1 hour. 1 hour tu ada jumpa satu possible kita akan ada sedikit berlaku peningkatan. Contoh tengok adalah sebelum ni kita ada dropping. So akan tunjuk contoh dulu. Iaitu kita ada dropping ni. Kita ada dropping, kemudian apa yang berlaku? Kita berlaku sedikit kuartal bullish channel iaitu falling channel dengan ada berlaku sedikit peningkatan. At least kita dapat juga berapa persen? At least kita dapat dalam almost dalam 3 ke 4%. So next kita akan adakah boleh berlaku? So jangkakan ada akan speed kita akan berlaku sikit bounce untuk menunjukkan kita still lagi jangkakan untuk bermain dalam kawasan ni antara 19.7 ke 20.4. So meaning untuk yang ni kita boleh jangkakan untuk price net movement adalah untuk short term kita jangkakan akan ada berlaku kenaikan. So jangkakan akan ada berlaku kenaikan untuk price ini naik at least macam juga kan at least sampai ke kawasan ni daripada breakout ini adalah almost ke dalam 2% 2 ke 3%. Kita tengok berapa persen kalau breakout ini dalam 2 aja. Yes, sama juga dalam 3%. So itulah yang Zo jangkakan untuk short term aja. So untuk short term untuk pergerakan ini. So ini kita breakout kali kita berada di 19.7. So kali support walaupun semalam dah lost position tapi regain balik above. So ini kalau kita breakout channel ini ada possible untuk kita attack balik di kawasan 20.4 untuk short term gain. So siapa nak aku kata consider short term gain boleh ambil position ini untuk hit 20. Kemudian kita akan tengok adakah price itu akan buat another sideways yang lama kawasan ni ataupun another dropping. So apapun kita ada data penting iaitu next week. So sebelum next week, sebelum 21 bulan, so meaning untuk dalam 4 hour, 1 hour ni, Zul jangkakan dalam masa 3-4 hari ni sebelum hari Rabu minggu depan, Zul jangkakan kita akan hanya berlaku sideways untuk pergerakan kawasan ni sebelum kita tengok another massive drop ataupun another recovery untuk Bitcoin. So mostly kita tengok ada possible untuk kalau kita dapat base point 75 base point ke atas kita ada possible untuk drop kita akan dan juga kita dapat sedikit motif ataupun mungkin 25 base point saja kita akan berlaku kenaikan untuk aku kata sedikit rebound untuk at least kembali retest balik ke kawasan 28 dan regain balik ke kawasan tailline ni almost dalam 21-22. So itulah untuk pergerakan atau short term punya movement untuk pergerakan dalam Bitcoin. So untuk kita jangkakan akan ada skip kenaikan sebabnya kita breakout yang ni. So itulah untuk di Bitcoin. So kita akan tengok dekat Ethereum apa berlaku di Ethereum. So Ethereum sedikit aku kata bad dalam market. Sebelum ni jangkakan kita ada bear flag ni. So point breaking adalah targetnya adalah kawasan nomor dalam 1k. Meaning kita ada support di kawasan 1.2. Sebelum ni juga kita berada major resistance kita berada 1.7 dan major support kita berada 1.4. Currently price betul-betul berada di 1.4. Sebelum ni kita belum breakout, ini pun belum breakout, adakah dia akan rebound balik ni atas. So RSI 4 hours berada oversold. Kemudian di 1 hour skip berada oversold. So ni 1 hour pun kalau kita tengokkan ada possible juga position yang ataupun signal yang sama seperti di Bitcoin kita ada sedikit channel. So ada akan berlaku boleh berlaku balik peningkatan untuk attack balik ke kawasan mostly letakkan satu trend line yang ini. So possible kita akan ada attack balik untuk at least kenaikan ni tak banyak pun, kenaikan rumah dalam 1%, 2% saja iaitu yes, agak banyak agak untuk Ethereum 6%, untuk breakout 4%. So meaning itulah position untuk short term. So kalau siapa nak untuk buy spot anda boleh position buy di kawasan ni dan attack at least sampai 1.5 dan jangkakan untuk 1.5 akan ada berlaku another dropping. So bergantung kepada ikutkan kita still lagi follow untuk at least net support kita. Sekiranya kita lost position di 1.4 kat mana kita tengok di 4 hours, kita akan tengok di daily confirmation. Okay, confirmation adalah kita tak tengok daily. Kenapa nak confirmation tengok di daily? Sebab apa? Sebelum ni kita dah attack 1 kali, 2 kali dan 3 kali. Ini adalah kali ketiga. So kali tak pernah lagi ada daily body close below up to 0.4. Meaning sekiranya kita dapat body close below 1.428,
So ini kita boleh katakan 1.4 akan berubah menjadi resistance dan major support kita akan berada di 1.25k iaitu di kawasan ini. So itulah yang pergerakan, adapun support dan resistance yang perlu anda tahu dan beware dalam pergerakan. So apapun untuk short term ada possible untuk Ethereum melakukan sedikit bounce untuk ke kawasan 1.5 seperti mana Bitcoin ada yang dijangkakan akan ada berlaku sikit rebound untuk sampai at least test balik dalam kawasan 20.4 iaitu 4%, 3% untuk peningkatan, dan Ethereum juga dalam kurang sama iaitu 4 kalau ikutkan berdasarkan dari harga bawah ni, iaitu boleh support 1.4 adalah hampir 5%. So itulah untuk short term. So apa pun nanti untuk hari ni, ni hari Sabtu dah, mungkin tu tak masuk position, tapi sebelah hari Isnin nanti, hari Isnin tu akan cuba masuk position sekiranya price still lagi berada kawasan ni. Tengok macam mana, tapi pun inilah 1 hour boleh saja berlaku untuk hari ni punya pump. So boleh berlaku. So apa nanti Dua akan mencakapkan ni, Dua akan sikit lawan pada sentiment market kerana sentiment market adalah more dropping. So akan tengok di 1 hour ini Dua akan masuk position buy kejap lagi selepas habis saja Dua punya quarter live quarter review pagi ni, dan nanti Dua akan updatekan di Discord channel. Dua akan cuba masuk berdasarkan 1 hour ni, Dua nak masuk di kawasan ni. Apapun Dua akan tunggu nak masuk, Dua akan tunggu dulu. Dua perlu tunggu stop RSI. Dua nak stop RSI ni berada di below. So stop RSI ni berada below dan RSI berada below, barulah Dua akan masuk position buy. So meaning untuk hari ni Dua akan look for RSI. Look for RSI untuk tengok dia punya short term gain adalah dalam 4%. Untuk at least Ethereum kita jangkakan daripada major support 1.4 untuk sikit bound ke dalam 1.5k. So itulah Dua position buy untuk hari ini Dua akan masukkan. Cuma kali Dua hanya tunggu stop RSI perlulah berada oversold. Dua punya first roll ataupun Dua punya data yang penting ataupun trigger yang penting iaitu stop RSI mestilah berada di oversold, barulah Dua akan masuk position buy. So kalau termiss lah, tapi itulah yang data ataupun quarter position ataupun macam mana condition yang Dua selesa untuk masuk. So itulah untuk Ethereum. So untuk Bitcoin, adakah Dua akan masuk juga untuk di Bitcoin? So Bitcoin sama juga, Dua akan jangkakan untuk berlaku bounce sikit, iaitu daripada support ni satu bulan ada possible kita akan attack nanda dropping sikit kawasan ni. So sekiranya Dua nampak stop RSI kita di 1 hour, ingat inilah 1 hour punya chart, 1 hour punya RSI, so meaning stop RSI perlu berada di oversold sampai mana? Dua hari ni yellow at least betul-betul attack kawasan line bawah ni. Nanti Dua akan buat besarkan balik, nanti Dua akan ni. So mic tertutup pula. So kat mana tadi? So dia terangkan untuk RSI. So untuk RSI, untuk RSI tadi Dua jangkakan tengok Bitcoin iaitu sama juga. Dua akan tengok RSI, stop RSI bukan RSI. RSI juga jangka cantik. Kalau RSI drop ke oversold dan stop RSI berada oversold, itulah position yang cantik. Kita nak position yang macam ni. Stop RSI jatuh below, stop RSI pun below. So tengok price macam mana. Price at least ada juga berlaku peningkatan. So meaning kita boleh gain dalam 1%, 2% pun boleh. At least kita dapat juga untuk short term. So itulah yang position yang Dua tengokkan. At least first untuk 1 hour ni, 1 hour memang Dua strict sikit dengan position, iaitu RSI dan stop RSI perlulah berada di oversold. Bila Dua nak close, sebaik saja kita tengok dalam momentum sama ada RSI tu berada di kawasan 50 dan sekiranya stop RSI dah pun berada di overbought. So itulah pertandanya untuk kita exit market. So yang penting adalah untuk di 1 hour adalah more kepada momentum, iaitu di stop RSI. So itulah di Bitcoin. So lain-lain coin kita tengok juga untuk di Litecoin apa berlaku di 1 hour. Di Litecoin di 4 hour ni Dua nampak ada kita akan dah berlaku satu channel baru. So channel ni kita boleh buat adjust, iaitu kita buat apa high. Kemudian kita akan dapat satu channel baru untuk di Litecoin. So ada possible kita akan still lagi berlaku perkenaikan, tapi mostly pergerakan inilah more kepada bearish market. So point of breaking, terkini breakout, kita nampak mungkin ada lagi kenaikan untuk yang ni sampai atas baru breakout, tanpa kita ada trend line ni. So ada potential kita, inilah kita punya high, dan sekiranya breakout ni kita nampak untuk Litecoin boleh sampai ke $5. So be prepare, dan kita akan ada another quarter signal juga yang bullish untuk sedikit long term, iaitu
falling wedge. So falling wedge normally kalau breakout ni kita nampak price akan melakukan dia boleh attack balik dalam $11. So ada possible untuk di kuasa untuk long term, ini bukan untuk short term, ini untuk buy long term nya, iaitu dalam $5 kita boleh buy untuk dijangkakan untuk price naik ke $11, dan masa tu kita boleh ambil modal dan sedikit profit untuk jangkakan sampailah end of the year untuk another drop. So apa pun inilah untuk mau kata medium. Ini kalau untuk medium position, untuk position naik breakout ni dan melakukan berdasarkan falling channel, kita akan ada possible untuk naik. Apapun untuk current time adalah more kepada tu nak tengok price itu dropping ke bawah ni, itulah boleh berlaku, ataupun price breakout ni terpulang sama ada drop bawah ataupun breakout trendline ni kita akan tengok. Breakout trendline putih ni kita akan ada naik, breakout bawah ni kita akan ada target iaitu di kawasan almost 5.6 sebab kita support ni, dan dua trendline ni ada possible drop sampai $5 ataupun 4.9 million dekat dalam $5 lah. Itu line trendline putih bawah ni. Itulah untuk di Litecoin. Kurang kita tengok sikit di Uniswap. So apa berlaku di Uniswap? Uniswap ni berlaku, kita akan tengok. So kita ada ini, kita boleh draw trendline baru. Kenapa trendline baru ni? Nanti Zul akan terangkan sikit, iaitu daripada berdasarkan Fibonacci, iaitu swing high ini to swing low. Kita nampak price itu betul-betul hit kita punya box resistance. So ini tailline ini adalah baru tailline yang lebih legit, lebih yang kita strong untuk monitor. So tailline ni kita akan monitor, kemudian yang ini kita akan delete saja. Kemudian yang ni kita delete juga. So currently apa berlaku? Currently kita tengok price itu sedang kuartal buat pergerakan ni. Nampak sebelum ni iaitu for breakout naik balik dan breakout retest dropping. So kita boleh katakan ini yang kita punya channel untuk drop bawah. Drop sampai mana targetnya adalah high ini, swing high to swing low, point breaking, dah pun breaking, management kita ada at least untuk dah drop di dalam kawasan 5.3. So 5.3 ada apa? Mungkin kita boleh letak sikit satu trendline dan kita akan check ke belakang. So kita check belakang, nampak kita ada reaction di belakang ni. So nampak ada support, ada resistance, ada support, ada support, ada resistance, ada support. So meaning next position, meaning kita boleh katakan untuk Uniswap ni be ready untuk medium pergerakan adalah sebaik saja sampai ke kawasan 5.3. Kita jangkakan untuk short term akan ada berlaku sedikit rebound. Disebabkan RSI pun dah berada oversold, so RSI pun oversold, itulah possible yang boleh berlaku. Ataupun berkuasa ni kita bound dulu ni atas untuk sebagai another test sebelum drop ke bawah. So itu pun boleh berlaku. So itulah untuk pergerakan di Uniswap. So ada potential kalau ada drop bawah ni kita boleh ambil opportunity untuk buy di kawasan ni. So nanti yang ini Zul akan tukarkan kepada support, bukan support tu, nak tukar kepada, kita akan lock dan kita akan kalau biru, kalau orange juga. So yang ni kita akan tengok, tapi kita tak lock, cuma kita nak quarter alert dengan pergerakannya ni. So itulah potential. So macam anda tengok kan, Zul tak tengok support di belakang, Zul hanya berdasarkan price target ni saja dan letak apa yang ada di hujung ni, dan kita semak memang ada support dan resistance di kawasan ni. So meaning legit kita katakan Uniswap boleh drop ke kawasan 5.38, sedikit lagi drop untuk sebelum berlaku sedikit short term rebound. Itulah kita boleh ambil opportunity untuk ambil kuartal 2-3%, 3 ke 5% untuk kenongkan keuntungan daripada price drop ke 5.38. So itulah untuk di Uniswap. So di ruangan komen semalam ada nak tanya, tengok A0. So tengok A0 sini, mungkin kita akan tengok A0. So ada yang tanya pasal A0. So A0 USDT mungkin di UB. So buat chat dulu, bukan di UB, dekat satu lagi di Gate.io. Ada di Gate.io, tengok di Gate.io. So sebelum ni Zul ada letakkan remark iaitu 1.3 dan berlaku semua, dan berlaku rejection. So berlaku rejection, apa yang berlaku? So sebelum ni kita ada trendline yang ni. Okay, now aku kata possible kita berlaku adalah breakout retest sebelum dia ada naik. Sebab apa, kat kawasan di bawah ni pun kita ada, kita punya mostly kita boleh katakan support. So nanti Zul akan letakkan satu trendline kuning. So kawasan ini adalah possible ikutkan dah lost position ni, dah ada sikit lower di kawasan bawah ni. So kita letak sebab apa, attack. So kita tengok macam mana, sekiranya lost $99 $1, kita boleh drop balik lah ke $80. Tu apun dalam ini consider boleh katakan 0 breakout retest. So RSI pun berada oversold, stock RSI berada oversold. So meaning untuk short term kita boleh jangkakan, boleh katakan A0 ada peluang untuk regain balik, at least test balik 1.3 atau terus melakukan lagi kenaikan. So ikutkan RSI buat lower low, aku kata price buat consider equal high. So meaning ada possible untuk dia berlaku kenaikan, at least untuk short term at least attack balik dalam 1.3. So itulah yang tu nampak di A0. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. So apapun Zul akan monitorkan di Bitcoin dan Ethereum, nanti Zul akan update kan. Hari ni hari Sabtu, mana hari Sabtu tu ada, aku kata nak keluar sikit sebab ada Photoshop punya job.
So ada wedding photoshoot untuk hari Sabtu. So tu akan mungkin tu akan tak update kan, tapi tu tengok macam mana. Nanti tu akan tengok di phone kalau dapat position RSI macam tu cakap tadi di Bitcoin dan Ethereum tu, apa pun anda boleh alert sendiri di 1 hour. Make sure tengok di 1 hour, iaitu RSI dan stop RSI perlulah berada di oversold. Kemudian kalau price tu hampir dengan kuasa support 19, consider boleh ambil untuk short term game. Kalau kita ambil bawah ni, kita ambil hari sikit, iaitu bukan breakout untuk atas ni, kita ambil hari bawah 1 pun dapat, dan ada possible untuk price tu bounce balik ke kawasan at least dalam, mungkin kita dapat dalam 6% untuk attack balik 20.4k. So itulah untuk di Bitcoin dan juga untuk di Ethereum position yang untuk di 1 hour currently tu tengok lah untuk short term gaining dalam 3 ke 5% saja. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan-rakan anda lain. Sekiranya anda sembarang permintaan, anda boleh type di ruangan komen bawah. Nanti Zul akan tengokkan untuk next morning, and then Zul akan buat review untuk chart anda. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Jumpa lagi next review. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.